Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-36 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP dilaksanakan dan merupakan hari ke-121 sejak PKP diperkenalkan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai operasi Task Force Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,396 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 14,301 anggota yang membuat 67,938 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,950 pasaraya, 5,494 restoran, 1,453 penjaja, 1,347 kilang dan 2,035 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,849 tempat ibadah serta 1,493 tempat riadah. PDRM telah menahan 68 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah tersebut, seramai 14 individu telah direman, manakala 54 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam sebanyak 28, aktiviti melibatkan penjarakan sosial sebanyak 40. Dan kerajaan sangat berharap supaya rakyat dapat menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa, dan jika didapati ada pelanggaran SOP, sila laporkan kepada pihak polis dan juga lain-lain yang angkatan yang beruniform yang terlibat di dalam pematuhan operasi ini. Dan dari segi jumlah yang saya sebutkan, yang direman, yang dikenakan kompaun, jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan masih lagi menguatkuasakan SOP di bawah peraturan Akta 342. Saya tahu hari ini ramai yang nampak sudah semakin mulai lupa dan melanggar peraturan-peraturan kerana menganggap bahawa PKP seolah-olah sudah ditamatkan dan tidak ada penguatkuasaan lagi. Jadi saya nak ingatkan supaya terus mematuhi SOP kerana tindakan masih boleh dikenakan seperti biasa kerana Akta 342 masih dilaksanakan. Mengenai Benteng yang melibatkan PDRM, ATM, APMM dan juga Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia, agensi-agensi masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi menyekat kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 15 Julai, seramai 1,623 parti, 526 tekong dan 110 penyeludup telah ditahan menerusi Benteng, dan yang juga ditahan adalah 59 bot atau kapal serta 161 kenderaan. Semalam, PDRM telah membuat 67 sekatan jalan raya Benteng
dan memeriksa 39,183 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan satu warga negara asing di sekatan Jalan Raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Sekali lagi saya tegaskan bahawa kerajaan akan terus mengenakan tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang bersekongkol dengan mereka. Mengenai ops sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 9,250 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 15 ops sanitasi yang meliputi 14 zon di 6 buah negeri, termasuk 7 di Sabah, 3 di Melaka dan 2 di Terengganu. Ops sanitasi ini melibatkan 42 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 140 anggota PBT ataupun pihak berkuasa tempatan dan juga agensi-agensi lain. 5 jentera Jabatan Bomba turut digunakan di dalam proses sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Jun hingga 15 Julai 2020, seramai 18,778 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 18,705 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah dan 73 orang lagi yang didapati positif telah dibawa ke hospital. Pada 15 Julai, seramai 624 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Kesemua 624 individu tersebut telah diperiksa dan telah pun menjalani proses kuarantin wajib di rumah. Jadi tidak ada yang dihantar ke hospital kerana positif. Walaupun mereka ini negatif, dibenarkan pulang ke rumah untuk dikuarantin secara wajib di rumah, tapi seperti yang saya ingatkan, tolong patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan. Jangan sekali-kali keluar daripada rumah dan kuarantin di rumah bermakna kuarantin di bilik supaya tidak bercampur gaul dengan keluarga. Kerana sudah sebutkan ada satu kes family terlibat dijangkiti kerana bergaul di dalam rumah. Dan saya perlu ingatkan pihak polis akan sentiasa membuat spot check dan juga mereka juga akan dipantau melalui apps My Sejahtera. Terdapat ramai pekerja-pekerja warga asing di negara kita yang mempunyai permit kerja dan apabila sektor mereka, tempat mereka bekerja ditutup, mereka tidak bekerja. Dan oleh kerana sektor-sektor industri-industri mula dibuka, jadi mesyuarat memutuskan bahawa apabila sahaja sektor tempat mereka bekerja dan mereka masih berada di dalam negara dan mempunyai permit kerja di tempat tersebut, mereka dibenarkan meneruskan pekerjaan mereka. Walau bagaimanapun, untuk warga asing ini, pekerja-pekerja warga asing ini, mereka perlu menjalani ujian COVID-19 sebelum pulang ke tempat kerja. Ya. Restoran-restoran mula dibuka, hotel-hotel, kafe-kafe, coffee house di hotel-hotel mula dibuka.
Dan kita dapati banyak kes di mana apabila buffet disediakan, peraturan yang baru banyak tidak dipatuhi. Dua peraturan baru yang perlu dipatuhi apabila menyediakan hidangan secara buffet. Yang pertamanya, mesti disajikan oleh pramusaji. Ya, mesti dimasukkan di dalam pinggan oleh pramusaji lauk-lauk tersebut, kerana kita tidak mahu penggiliran senduk itu dipegang oleh bergilir-gilir oleh ramai orang. Jadi pramusaji seorang yang boleh memasukkan, atau menyediakan sarung tangan plastik yang nipis. Contoh, bukan makna kena glove yang mahal tu. Yang ini pun cukup. Dan boleh dikatakan sebagai ini pakai buang, disposal. Pakai buang. Makna jangan bergilir-gilir yang ini pula. Ini setiap orang pakai yang ini untuk mengambil makanan sendiri dan selepas itu buang, supaya tidak bergilir senduk tadi. Jadi saya harap restoran, mana-mana coffee house dan mana-mana kantin sekalipun mesti patuh kepada apa yang disaran oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN ini. Ini merupakan SOP yang perlu dipatuhi. Dan kalau tidak patuh pada SOP, seperti saya katakan, bahawa peraturan di bawah Akta 342 masih boleh digunakan. Mereka boleh dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah. Jadi saya rasa SOP-nya simple saja. Jadi saya harap semua patuh kepada SOP yang telah pun diperkenalkan. Mengenai apps MySejahtera, saya harap rakyat terus memuat turun apps MySejahtera ini bagi mempermudahkan kontak tracing ataupun mengesan kontak terdekat apabila terdapat insiden-insiden jangkitan. Sehingga hari ini, seramai 6.2 juta pengguna telah memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera. Dan sebanyak 254,833 premis perniagaan juga telah mendaftar aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun masih terdapat premis-premis perniagaan yang tidak menyediakan QR Code MySejahtera dan hanya menyediakan QR Code aplikasi yang dibangunkan oleh pihak-pihak lain. Di Selangor mungkin ada aplikasi mereka sendiri. Di negeri lain menggunakan aplikasi mereka sendiri. Jadi saya harap, saya harap selain daripada aplikasi yang lain, saya tidak ada kuasa untuk menyekat penggunaan aplikasi lain, tapi kita menyarankan supaya menggunakan aplikasi MySejahtera untuk lebih permudahkan. Jadi itu saja yang saya nak sebut hari ini. Sebagai penutupnya, saya ingin mengingatkan kepada semua, wabak COVID-19 yang mula melanda dunia pada awal tahun ini dan dalam tempoh 6,5 bulan, jumlah jangkitan global telah mencecah kepada 13 juta orang. Dan virus ini telah membunuh lebih daripada 500,000 orang di seluruh dunia. Alhamdulillah, dengan keputusan kerajaan untuk mengenakan perintah kawalan pergerakan dan kerjasama daripada seluruh rakyat, Malaysia telah pun berjaya melandaikan lengkungan jangkitan wabak COVID-19 ini. Kerajaan kini telah pun membuka semula hampir ke semua sektor ekonomi serta sektor harian serta aktiviti harian. Semalam merupakan hari pertama aktiviti sukan beriadah berkontak seperti
bola sepak, futsal dan lain-lain lagi. Tentunya ramai yang tidak sabar untuk beriadah bersama ahli keluarga dan rakan-rakan setelah 121 hari PKP dikenakan. Namun begitu, kita mesti terus berwaspada dan memastikan kawalan kendiri dan penjarakan sosial sentiasa diamalkan dalam norma-norma baru ini. Kita bertanggungjawab di atas keselamatan serta kesihatan bukan sahaja keluarga kita, malah masyarakat di sekeliling. Kebersihan diri serta kawalan kendiri seperti pemakaian pelitup muka, terutamanya di tempat awam, digalakkan untuk menjadi amalan seharian. Saya nak mengingatkan juga bahawa banyak negara-negara di dunia yang dulunya telah pun berjaya melandaikan lingkungan mereka dan membuka hampir keseluruhan sektor di negara mereka. Tetapi kini, akibat daripada kelalaian dan kealpaan rakyat mereka, akhirnya mereka terpaksa mengenakan sekatan kepada rakyat mereka. Keadaan ini tidak mustahil boleh berlaku di negara kita kalau kita juga mula meninggalkan amalan-amalan baik dengan tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Untuk pastikan kita terus bebas seperti ini dan akan menjadi lebih bebas daripada hari ini, pastikan kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan teruskan amalan kawalan kendiri kita. InsyaAllah, jika terus kita patuhi SOP dan mengamalkan kawalan kendiri, kita akan terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan kalau ada. Salam Datuk, Amar daripada Bernama di sini. Saya ada satu soalan mengenai sekolah. Kerana hari ini kita ada terbaca laporan daripada akhbar tempatan yang mengatakan guru perlu membeli hand sanitizer dan mask menggunakan duit mereka sendiri untuk penggunaan murid-murid. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Apabila kita katakan yang sekolah mesti menyediakan hand sanitizer, membuat saringan suhu badan dan sebagainya, ianya perlu disediakan oleh sekolah, bukan guru menyediakan secara persendirian untuk diri mereka. Dan saya difahamkan, saya harap ini perkara ini benar, saya difahamkan bahawa Kementerian Pelajaran telah pun, Kementerian Pendidikan telah pun menyalurkan peruntukan kepada setiap sekolah untuk membeli hand sanitizer, mungkin juga topping pelitup muka dan sebagainya. Jadi saya harap sekolah yang berkaitan, yang saya terbaca dalam muka depan sebuah akhbar, saya harap sekolah dapat menyediakan pelitup muka untuk guru dan juga menyediakan hand sanitizer untuk pelajar-pelajar, bukan saja ketika masuk sekolah tapi mungkin di kantin dan sebagainya. Ya. Kantin saya percaya hari ini makanan berbungkus, ya, berbungkus. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.